Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam program khas sempena Rabiul Awal, iaitu sirah berkenaan tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam ini kita telah tiba pada siri yang ke-36. Mudah-mudahan menjadikan kita dapat menghayati sirah daripada sudut ghazwah dan juga sariyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, saya nampak ada Ummi Akasha, M. Nasir Harun, Nurazia Mukhtar, Marwani Ahmad, Zahara Alias, Aziza Izzah, Zaliha Kamaruddin, Faridah Manaf, Safia Sapian, Sundar Jane, Elvira, Rozana Aziz, Fatimah Cik Mat, kemudian Yaya Lia, Moinul Islam dan juga Hajarah Zai. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Mudah-mudahan pertemuan ini ada ibrah, ada pengajaran, ada sesuatu yang kita perolehi, yang kita boleh bawa dalam kehidupan insya-Allah. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita masih lagi pada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah. Tahun yang kedua Hijrah kita telah baca. Tahun yang ketiga Hijrah ada beberapa peristiwa yang kita telah baca. Bermula dengan peristiwa Banu Sulaim pada bulan yang pertama Muharram, muka surat yang ke-68. Kemudian operasi khas Muhammad bin Maslamah yang berlaku pada bulan Rabiul Awal telah kita baca. Kali ini pada bulan Rabiul Awal juga, pada bulan Rabiul Awal juga telah berlaku peperangan Ghatfan. Ghatfan. Lalu kita buka muka surat yang ke-73. Mohon sahabat-sahabat buka muka surat 73 berkenaan tentang peristiwa yang berlaku pada bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga dalam kalender Islam pada tahun yang ketiga Hijrah. Maka peperangan Ghatfan ianya berlaku di, kata penulis buku, di Najd, ataupun lebih tepat di tempat yang bernama Dhu Amar. Berapakah kekuatan tentera Islam pada ketika ini? Adalah lebih ramai daripada biasa. Selalunya kita nampak Nabi punya pasukan 200, tetapi kali ini lebih 450 orang. Dan yang memimpin pasukan adalah Nabi SAW sendiri. Kalau kita perasan, pada permulaan hijrah, kebanyakan yang memimpin pasukan adalah Nabi SAW.
Hanya kemudian hari, contohnya dalam peperangan Mu'tah, Nabi SAW perintahkan Zaid bin Harithah untuk memimpin pasukan. Lalu daripada sini kita nampak bagaimana Nabi SAW menunjukkan contoh leadership. Nabi yang pimpin. Pada waktu itu Nabi SAW yang menjadi contoh pada apa yang Nabi SAW nak sahabat ikut, daripada strategi peperangan, daripada cara melayan tawanan perang dan juga perkara-perkara yang lain. Maka kata penulis buku, ianya berlaku pada bulan yang ketiga, iaitu Rabiul Awal, tahun yang ketiga Hijrah, di mana Nabi membawa 450 tentera, Nabi SAW sendiri yang pimpin. Lalu siapa yang Nabi berikan kepercayaan untuk berada di Madinah untuk menggantikan baginda Rasulullah dalam urusan pentadbiran dan juga imam solat? Pada kali ini Nabi melantik Uthman bin Affan. Kalau kita perasan, pada setiap keadaan orang-orang yang berbeza. Macam pada waktu Badar, Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Kemudian pada peperangan Bani Sulaim 2 bulan sebelum itu, pada bulan pertama tahun yang ketiga Hijrah, Siba' bin Urfatah. Lalu pada setiap operasi, orang-orang berbeza yang Nabi berikan kepercayaan untuk menguruskan Madinah semasa ketiadaan Nabi. Lalu kenapa berlakunya peperangan Ghatfan? Apa sebab dia? Adakah Rasulullah tiba-tiba pada waktu itu nak menyerang? Tidak. Lalu kalau kita perasan, bermula daripada tahun pertama Hijrah, Nabi dah ada banyak hubungan dengan kabilah-kabilah yang berada pada laluan utama di antara Mekah menuju ke Syam. Nabi ada hubungan. Kita dah baca pada tahun yang pertama Hijrah, ada 2 kabilah yang Nabi SAW buat perjanjian. Maka kabilah-kabilah ini mereka salurkan maklumat kepada Nabi SAW. Bererti Nabi ada satu jalinan perisikan yang mantap, dan Nabi telah mula pada waktu itu mendapat maklumat-maklumat bukan sekadar daripada Quraisy, tetapi juga daripada kabilah-kabilah lain yang ingin untuk menyerang Madinah. Maka Nabi ada pasukan perisik Nabi SAW sendiri. Dahsyat Nabi. Nabi sangat dahsyat. Maksudnya Nabi bukan dapat maklumat ni daripada Jibril, tidak. Daripada perisikan-perisikan yang Nabi SAW telah aturkan. Sebab itu kata penulis buku, melalui seorang perisik yang dipercayai, Nabi SAW terus dimaklumkan bahawa Madinah bakal diserang oleh 2 kabilah. Siapakah 2 kabilah tersebut? Banu Tha'labah dan juga Banu Muharib. Daripada sini kita belajar bagaimana pentingnya untuk kita mengetahui tentang keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Kita bukanlah nak berperang, tidak. Tetapi dalam apa jua keadaan, macam Nabi ada data baginda. Nabi ada maklumat daripada perisikan-perisikan baginda. Sama juga macam kita. Dalam kita nak buat apa-apa, kita mesti ada data kita, ada maklumat. Sama ada dalam perniagaan ataupun dalam kehidupan seharian, kita tak boleh nak buat sesuatu main redah sahaja. Mesti pada waktu itu ada maklumat yang lengkap. Maka Nabi ada maklumat yang lengkap. Kalaulah Nabi tak ada maklumat, mungkin 2 kabilah ni dah datang serang Madinah secara hendap, secara mengejut. Tetapi Nabi SAW, kalau kita perasan, jarang pada waktu itu musuh boleh sampai ke Madinah walaupun mereka cuba serang hendap. Macam Uhud, musuh cuba serang Nabi SAW tanpa persediaan, tapi Nabi dah tahu. Begitu juga dalam peperangan Khandaq dan juga banyak peperangan yang lain. Lalu power, Nabi SAW punya maklumat perisikan. Nabi SAW punya persediaan. Persediaan Nabi sangat power. Lalu samalah juga kalaulah kita contohnya berniaga, nak keluar produk, maka tak boleh pada waktu itu kita terus keluar. Mesti ada data dia, mesti ada maklumat dia. Adakah produk ni memang orang suka, memang menjadi keperluan ataupun tidak. Ataupun contoh kita dengan keluarga, nak bawa bercuti. Janganlah kita bawa anak-anak kita dekat tempat yang kita suka bercuti. Anak-anak kita tak suka pun tempat tu. Kita tak tanya dia.
Kita tak tanya. Macam contoh bulan 11 ni adalah hari kelahiran Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak sulung saya, anak nombor 1 saya. Maka pada waktu tu saya tanya dia nak pergi mana, dia nak buat apa. Maka mula-mula biasalah anak perempuan, dia kata tak ada apa-apa pun okey. Tetapi kita tanya dia berkali-kali. Saya tanya dia lebih daripada 5 kali. Kakak nak pergi mana? Kalau hari lahir ni, nanti hari lahir kakak Abi blok jadual. Tak ada buat live, tak ada apa, untuk kakak aja. So hari lahir kita nak spend time dengan dia. Lalu tanya berkali juga. Lalu sebab daripada situ dia pun senaraikan kat mana dia nak pergi. Lalu kita belajar daripada Nabi. Nabi SAW mempunyai data, maklumat. Nabi SAW lengkap. Nabi SAW bukan macam kita anggap semua benda datang melalui wahyu. Dunia adalah darul asbab. Nabi SAW dah ada maklumat lengkap. Sebab itu musuh tak boleh nak serang Madinah tiba-tiba. Lalu macam anak perempuan saya bila tanya berkali-kali, maka dia pun tulis senarai. Dekat dia punya nota. Nak pergi sini, nak pergi sini, nak pergi sini kalau boleh, nak pergi sini. Lalu kita pun tahu, oh, dah ada data, dah ada maklumat. Lalu kita tak adalah bawa dia dekat tempat yang kita suka. Kadang-kadang begitu kan. Kita bawa anak kita dekat tempat yang kita suka. Lepas tu kita marah bila anak kita tak suka. Kita bercuti ni, kenapa tak seronok? Memanglah tak seronok. Sebab tempat tu kita yang suka. Ya, tempat yang mana kita dah suka waktu kita muda-muda dulu, tahun 60-an, 70-an, 80-an. Anak-anak zaman sekarang mereka berbeza. Mereka pada waktu itu ada tempat yang tersendiri. Lalu penting data dan maklumat. Kita belajar daripada Nabi. Bagaimana Nabi lengkap. Nabi ada maklumat perisikan baginda. Nabi ada data-data baginda. Maka dua kabilah ni Nabi dapat tahu nak serang Madinah. Maka apa perancangan Nabi? Adakah Nabi nak bertahan ataupun sebaliknya? Maka Nabi SAW nampak the best defensive adalah offensive. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Sebab itu kata penulis buku, maka kedua-dua kabilah ini ingin memerang Nabi, dan ketuanya dikenali sebagai Du'thur Dal Ain Tha Wawra, Du'thur bin Al-Harith. Maka Nabi SAW pada waktu itu memutuskan untuk mempertahankan Madinah dengan memerangi mereka. Perhatikan ayat sirah. Lalu apa yang Nabi nak buat? Nabi nak mempertahankan Madinah. Bagaimana? Adakah dengan letak tentera dekat sempadan Madinah? Tidak. Nabi mempertahankan Madinah dengan Nabi serang mereka dulu. Nabi mempertahankan Madinah dengan Nabi serang mereka. Buat apa kita nak duduk dekat Madinah tunggu musuh datang? Kesian kepada yang wanita, yang kanak-kanak. Dan pada waktu itu lebih banyak pada waktu itu kemudaratan sebab musuh dah siap membuat persiapan. Maka Nabi kata tidak, kita serang musuh dekat kampung mereka dalam keadaan mereka tak bersiap sedia. Dahsyat Nabi SAW. Lalu daripada sini kita belajar pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Lalu mungkin tim-tim bola kena belajar daripada Nabi SAW. Ini kan tidak, kadang-kadang tim bola, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada waktu itu, dia nak bertahan, nak main counter attack lah kononnya. Tapi pertahanan pun tak bagus. Lalu bolos 5-0. Nak jadi macam mana? 5-0 bolos. Maka pada sepatutnya adalah pertahanan yang terbaik adalah dengan menyerang. Lalu apabila kita serang, dalam contohnya dalam permainan juga, dalam game, bila kita serang, maka musuh ataupun lawan pada waktu tu tak ada masa nak serang balik. Lalu daripada sini kita belajar daripada Nabi. Nabi nak pertahankan Madinah, bukan letakkan tentera di sempadan. Nabi nak mempertahankan Madinah dengan Nabi SAW pada waktu itu menyerang musuh. Maka kata penulis buku, setelah mengetahui yang bakal menyerang itu dua kabilah,
Maka Nabi SAW pada waktu itu kena sediakan pasukan yang besar sebab dua kabilah. Sebelum ini kalau kita perasan pasukan Nabi 200, paling ramai pun 200. Ada yang 30, ada yang 70. Kita dah belajar dah. Tapi Nabi SAW tengok pada waktu itu adalah ramai dua kabilah, Banu Muharib dan Banu Tha'labah. Maka Nabi gandakan pasukan baginda 450. Daripada sini juga kita belajar, apabila kita ada pada waktu itu maklumat yang cukup, baru ada persediaan yang cukup. Tak ada maklumat, bagaimana nak ada persediaan? Maklumat itu mesti cukup. Maklumat mesti cukup supaya boleh ada persediaan yang cukup. Maklumat mesti cukup. Lalu Nabi pun pada waktu itu gandakan pasukan baginda 450 orang. Maka pada waktu itu mereka pun berangkat ke Najat, secara tepatnya di perkampungan yang dikenali sebagai Zu'amar. Kata penulis buku, sebaik sahaja ketua pasukan musuh yang dikenali sebagai Du'thur pada waktu itu dia dapat tahu, maka pada waktu itu orang-orang Ghatfan ni mereka adalah orang-orang Arab Badui. Dia tak ada macam proper bandar macam Madinah, macam Mekah, tak ada. Mereka ni tinggal pada waktu itu di kemah-kemah. Lalu mereka ni sangat susah nak ditangkap. Sebab itu banyak kali Nabi datang ke Ghatfan tetapi sangat susah. Sangat susah nak tangkap mereka. Sebab mereka adalah orang yang berpindah randah. Berpindah randah. Macam saya lah juga asyik berpindah randah daripada alam impian ke semenyih. Kadang-kala bila ada jemaah dekat seksyen 13 tanya, tahun ni duduk mana pula? Memang pindah. Saya memang suka begitu. Hampir setiap tahun pindah. Kejap semenyih, kejap alam impian, kejap sekarang ni dekat tempat lain. Nanti tahun depan pindah lagi mungkin. Lalu jadi begitu, dah jadi macam orang Ghatfan pula, suka berpindah randah. Lalu orang Ghatfan begitu, mereka tak ada bandar yang spesifik. Lalu Nabi menghadapi masalah untuk pada waktu itu menangkap mereka, ataupun pada waktu itu untuk untuk berperang dengan mereka. Kita akan baca nanti pada tahun-tahun berikut daripada kehidupan Nabi, macam-macam cara yang Nabi guna. Namun kebanyakannya tidak berjaya. Lalu Nabi SAW pada waktu itu ketika mana hampir sampai Du'thur, ketua musuh, maka dia perintahkan orang-orang dia untuk bersembunyi dekat Gunung Ganang. Maka pada waktu itu semua mereka melarikan diri, kecuali ada seorang yang bernama Jubar daripada Banu Tha'labah yang dia tak sempat nak lari. Tak tahulah dia sedang buat apa. Orang lain sempat lari, Jubar ni tak sempat lari. Dia mungkin terlebih tidur ke apa. Jubar ni tak sempat lari. Maka Jubar ni berjaya Nabi tangkap. Nabi dan tentera Islam berjaya tangkap dia. Tetapi ketika mana Nabi tangkap, Nabi SAW pada waktu tu ajak dia masuk Islam. Nabi ajak dia masuk Islam. Maka dia pun masuk Islam. Daripada dia menjadi tawanan, menjadi hamba, maka dia masuk Islam, menjadi orang merdeka. Bila dia dah masuk Islam, maka dia penduduk tempatan. Maka Nabi tanya dengan dia, Jubar, engkau orang sini. Selalunya kaum kamu sorok kat mana? Sembunyi kat mana? Maka pada waktu itu, dia menjadi penunjuk jalan untuk Nabi ke tempat persembunyian musuh. Cerdik Nabi. Nabi SAW cerdik. Kita kalau dapat tangkap musuh, mungkin pada waktu tu kita tibai dia, belasah dia. Tapi sebenarnya dia ada fungsi musuh ni. Lalu masuk Islam, dan orang yang dah masuk Islam hati dia bersih, maka pada waktu itu dia akan menjadi seorang yang jujur. Maka Nabi SAW pada waktu itu masuk ke pendalaman nak mencari tempat persembunyian musuh. Ketika mana tiba di Zu'amar, tempat di mana musuh bersembunyi, maka pada waktu itu hujan lebat turun. Bila hujan lebat, maka Nabi dan para sahabat mengambil keputusan untuk berteduh. Dalam setengah riwayat mengatakan bukan hujan lebat tetapi panas terik. Maka Nabi dan para sahabat mengambil keputusan untuk berteduh. Maka pada waktu itu tak bolehlah 450 pasukan tentera berteduh dekat satu pokok. Mana muat? Maka masing-masing bertebaran, berpecah dekat pokok-pokok yang berbeza, dekat tempat yang berbeza. Dan pada waktu itu Nabi dibiarkan oleh para sahabat untuk ada pokok sendiri,
ada tempat berteduh sendiri. Ketika mana Nabi SAW pada waktu itu berteduh, rupa-rupanya Doksur ni dia follow Nabi. Dia follow Nabi, dia ikut je kat mana pasukan Nabi pergi, dia tengok daripada jauh. Bila dia nampak Nabi SAW rupanya sendirian, tak ada siapa bersama dengan Nabi, maka Doksur ni datang pelan-pelan kepada Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW pada waktu itu tidak perasan. Dia ambil pedang Nabi, diletakkan dekat tengkuk Nabi SAW. Maka pada waktu itu dia letakkan pedang kat tengkuk Nabi. Maka dia pun berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang boleh selamatkan kamu daripada aku sekarang? Tentera kamu pun tak tahu kamu sedang diacukan dengan pedang." Cubalah kita macam mana iman kita, kepercayaan kita. Letak pistol dekat kepala. Orang letak pada waktu itu pisau dekat leher. Lalu dia tanya, siapa yang boleh selamatkan kita? Apa jawapan kita? Mungkin pada waktu tu dah tak ingat apa. Nabi SAW tenang. Sebab apa? Nabi adalah orang yang percaya pada Allah. Macam Nabi Musa dalam Al-Quran Allah ceritakan bila Bani Israel pada waktu itu menggelabah, Firaun dah hampir. Maka pada waktu itu Al-Quran menceritakan mereka berkata dengan Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Habis kita Musa kena tangkap. Inna lamudrakun. Pasti kena tangkap. Firaun dah datang kat belakang. Depan laut, kat mana lagi nak lari? Depan adalah kebinasaan. Takkan nak terjun dalam laut dengan anak-anak, dengan isteri dan sebagainya. Kemudian kat belakang Firaun datang, dia mesti bunuh kita sebab kita dah lari. Inna lamudrakun. Apa jawapan Nabi Musa? Pada waktu itu dia tak tahu apa yang dia patut buat. Tapi yang dia pada waktu itu Nabi Musa sebut, kalla. Sama sekali tidak. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersama dengan aku. Sayahdin, dan Allah akan menunjukkan jalan apa yang patut dilakukan. Maka itu yakin. Orang yang ada keyakinan pada Allah, dia akan tenang. Sebab itu para anbiya mereka tenang, mereka percaya akan Allah. Macam baby. Baby, walaupun pada waktu tu dia tak boleh nak buat apa-apa, nak berjalan pun tak boleh. Baby yang baru lahir, nak merangkak pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Tapi yang dia tahu menangis. Kenapa? Dia tahu pada waktu itu walaupun dia tak mampu buat apa-apa, pada waktu tu mak dia ada, keluarga dia ada. Dia lapar, keluarga dia bagi makan. Dia percaya, sebab itu dia tenang. Sebab itu kita mana ada nampak baby nak pergi kerja, baby stres. Mana ada baby stres? Mana ada budak-budak umur 2-3 tahun stres? Dia tak ada fikir apa. Dia tak ada fikir nak cari nafkah, nak cari duit, nak cari makan, esok nak buat apa. Sebab apa? Dia percaya pada Allah. Maksudnya dia ada keyakinan bahawa ibu bapa dia jaga dia. Orang yang benar-benar ada keyakinan pada Allah, dia tenang. Dia akan tenang. Dia tahu apabila dia berusaha, Allah pasti akan tunjukkan jalan. Apabila pada waktu tu dia jaga hubungan dengan Allah, maka Allah akan permudahkan. Lalu Nabi SAW diletakkan pedang pada tengkuk baginda. Maka Doksur bertanya, siapa yang nak selamatkan kamu sekarang, wahai Muhammad? Dan Doksur ni musuh. Maka Nabi SAW jawab mudah. Apa jawapan Nabi? Allah. Punya powerful iman Nabi SAW. Bila Nabi sebut Allah je, menggeletar Doksur. Jatuh pedang tadi. Lalu sebab itu, apabila keimanan seseorang itu sangat kuat, dia jaga iman dia jaga hati dia jaga kepercayaan dia dengan Allah, boleh bergetar musuh. Lalu sebab itu kita kena jaga iman kita, hati kita, yang mana mesti pada waktu itu ada kepercayaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jatuh pedang tersebut. Maka Nabi SAW dengan tenang ambil pedang tu, pedang yang sama. Nabi letakkan pula pada waktu itu dekat Doksur. Nabi kata, sekarang ni pula, siapa yang boleh selamatkan kamu? Doksur pada waktu itu dia tidak beriman. Dia pada waktu itu tak percaya pada Allah. Maka dia pun tak tahu nak jawab apa.
Dia pun kata tak ada siapa Muhammad. Tak ada siapa yang selamatkan aku. Kat sini kita nampak bagaimana orang yang ada Allah, apapun situasi dia, walaupun keadaan yang teruk, seolah-olah hujung nyawa, maka pada waktu itu dia tetap tahu Allah akan ada. Orang yang mana tak percaya pada Allah, maka pada waktu itu dia akan anggap hidupnya tak ada apa-apa. Tengok jawapan doktor. Lalu kita bagaimana? Selalu sangat kita kata dalam hidup kita ni kita tak ada apa-apa. Tak ada siapa nak tolong, tak ada siapa nak bantu, tak ada siapa yang nak yang nak hiraukan kita, tak ada siapa yang nak dengar kita. Lalu kenapa kita kata begitu? Padahal bukankah Allah ada? Bukankah Allah tempat sebaik-baik mengadu? Adakah kita tak percaya Allah boleh menghilangkan masalah? Adakah kita tak percaya Allah yang mana Allah tak uji lebih daripada kemampuan? Adakah kita tak percaya Allah yang Allah pasti bantu? Macam Nabi berbelas tahun kena seksa kat Mekah, tapi Allah tetap bantu akhirnya. Lalu daripada sini kita belajar daripada jawapan Nabi, Nabi sebut Allah. Daripada jawapan Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tetapi daripada jawapan doktor, kita tak nak jadi macam jawapan doktor. Bila ditanya, siapa yang boleh bantu kamu hari ini? Maka doktor kata tak ada siapa. Selalu sangat dalam hidup kita, kita kata tak ada siapa. Tak ada siapa nak tolong, tak ada siapa nak bantu, tak ada siapa nak ambil peduli, tak ada siapa nak hirau, tak ada siapa yang kesiankan kita. Sebab kita letakkan harapan pada makhluk. Memang makhluk mengecewakan. Tetapi kenapa kita tak letak harapan pada pencipta makhluk? Kerana pencipta makhluk, dia memegang hati-hati makhluk. Dan pencipta kepada makhluk, dia tak perlu makhluk pun untuk bantu kita. Maka doktor berkata tak ada sesiapa. Bila pada waktu itu dia nampak Nabi SAW punya tenang, maka akhirnya dia pun mengucapkan dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam terus. Masuk Islam. Daripada orang yang nak bunuh Nabi, menjadi orang yang beriman kepada Nabi. Masya Allah. Ini bila iman pada waktu itu kuat. Pada waktu itu tak perlu Nabi nak dakwah panjang-panjang. Tak perlu Nabi SAW pada waktu itu nak cakap panjang lebar. Tidak. Maka pada waktu itu, doktor pada waktu itu terus masuk Islam. Daripada sini juga kita belajar, kalaulah benar-benar kita menjaga hubungan dengan Allah. Kalaulah benar-benar kita menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah akan mempermudahkan hubungan kita dengan makhluk, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Kalaulah kita benar-benar menjaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan mempermudahkan urusan kita dengan makhluk. Lihat doktor datang nak bunuh Nabi, dalam seketika menjadi orang yang beriman kepada Nabi SAW. Maka pada waktu itu doktor masuk Islam. Dia ketua, dia yang ajak kaum dia pergi perang lawan Nabi. Maka doktor kembali kepada kedua-dua kabilah, Banu Tha'labah dan juga Banu Muharib. Maka dan dia ajak kaum dia masuk Islam. Masya Allah. Dan ini yang luar biasa. Kadang-kala orang yang baru masuk Islam pada waktu itu semangat dia luar biasa. Dia yang ajak kaum dia serang Nabi, pada hari yang sama dia yang ajak kaum dia untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi dan pasukan Islam terus menetap di Zu'amar selama 11 hari dengan tujuan bukan nak pada waktu itu menyerang Banu Tha'labah dan Banu Muharib, tidak. Nabi SAW nak meletakkan kegerunan pada kabilah-kabilah Arab yang lain. Jangan pada waktu itu berani untuk menyerang Madinah. Jangan berani untuk menyerang Madinah. 11 hari Nabi duduk di Zu'amar, supaya kabilah yang lain pada waktu itu tahu bahawa Nabi SAW mempunyai kekuatan dan mempunyai tentera dan lain-lain. Macam contohlah sekarang ni kuasa besar dunia, dia letakkan pada waktu itu tentera laut dia dekat laut sekian, dekat negara sekian ada tentera dia. Bukan nak perang pun, tetapi nak meletakkan pada waktu itu kegerunan, amaran kepada musuh-musuh dia. Ini kekuatan kami. Maka Nabi SAW menetap 11 hari di Zu'amar pada waktu itu supaya kabilah Arab yang lain nampak.
bagaimana Nabi SAW punya kekuatan. Kemudian barulah Nabi pulang ke Madinah. Nabi SAW pulang ke Madinah. Kemudian kita nampak tulisan yang warna warna kuning, taklah kuning, warna yang kekuningan ini disebut di sini. Ada riwayat mengatakan peperangan Ghatfan ini berlaku pada bulan Muharram selepas peristiwa As-Sawiq. Sahabat-sahabat mungkin ingat peristiwa As-Sawiq. Peristiwa As-Sawiq penulis buku letakkan pada tahun yang kedua Hijrah, pada muka surat yang ke-61. Lalu peristiwa As-Sawiq berlaku pada bulan 12 Zulhijjah, tahun yang kedua Hijrah. Maka ada riwayat mengatakan peperangan Ghatfan berlaku pada bulan pertama tahun ketiga Hijrah. Namun penulis buku memilih pandangan pada waktu itu ianya berlaku pada bulan yang ketiga. Lalu kalaulah kita nampak ada buku sirah yang lain mengatakan pada bulan yang Muharram, maka jangan pula kita salah faham. Ada pelbagai riwayat. Kemudian pada muka surat 74 adalah peperangan Buhran. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Minta maaf pagi tadi kita tak ada sebarang perkongsian sebab saya bersama dengan guru saya sampai lebih kurang pukul 3, sampai lebih kurang pukul 3 daripada awal pagi, daripada pukul 6.30 pagi. Lalu alhamdulillah dapat belajar banyak, kemudian dapat dapat buat majlis, 2 majlis dapat buat, alhamdulillah. Lalu insya-Allah kita akan sambung esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran, 9.10 pagi dalam perkongsian peperangan Rasulullah, peristiwa Buhran insya-Allah. Kita sambung esok. Terima kasih semua. Minta maaf malam ni kita bersiaran sedikit lewat. Kita jumpa insya-Allah esok.